Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Cikgu Ju. Hari ini saya akan berkongsi maklumat tentang mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, sebelum saya meneruskan PDPC kita pada hari ini, Cikgu nak perkenalkan dulu nama Cikgu. Okey, nama Cikgu Puan Juraiti binti Mokhtar atau dikenali sebagai Cikgu Ju. Okey, Cikgu mengajar subjek pendidikan seni visual. Okey, telah berpengalaman selama rahsia. Okey. Dan Cikgu pernah berkhidmat di Pasir Gudang Johor, juga di Seremban Negeri Sembilan. Okey, Cikgu pun baru berpindah ke SMK Lancang masuk tahun yang kedua. Jadi, sebelum Cikgu terlupa, Cikgu nak ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru tingkatan 1 ke SMK Lancang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita sambung tajuk kita pada hari ini, pengenalan dan juga bidang 1 iaitu bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Baik, apa yang kamu akan pelajari dalam bidang 1 sejarah dan apresiasi seni visual ialah ketiga-tiga jenis seni ini iaitu seni halus, seni reka dan juga seni kraft. Okey, sekiranya kamu tak dapat melihat lebih jelas slide yang cikgu sediakan ini, kamu boleh lihat dalam buku teks kamu. Bidang yang kedua yang terdapat dalam buku teks kamu adalah bidang bahasa seni visual. Okey, dalam bidang ini kamu akan pelajari tentang fungsi garisan, fungsi rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna, harmoni. Selain itu, kamu akan belajar juga tentang kontra, penegasan, kepelbagaian, imbangan, kesatuan dan juga irama dan pergerakan. Okey, nampak banyak tapi sebenarnya dia sikit saja. Okey, kesemua elemen ni adalah elemen yang sangat penting dalam pendidikan seni visual. Okey, seterusnya, okey, bidang yang ketiga, kamu akan pelajari tentang pemikiran seni visual. Okay, apa yang dikatakan dengan pemikiran seni visual ialah tentang tajuk dan mesej, motif, idea dan konsep, juga tajuk designomik. Okey, mesti kamu pening ada banyak-banyak perkataan yang masih kamu tak tahu. Okey, tak ada masalah. Nanti kita akan belajar sama-sama. Okey. Tengok dalam buku teks kamu, buku surat hadapan. Okey. Kat situ dia ada tulis tentang sejarah dan apresiasi seni visual. Okay, mari kita semak sama-sama. Pengetahuan tentang sejarah dan apresiasi seni visual mampu membentuk kesedaran dan penghargaan terhadap hasil seni dan juga produk hebat daripada tokoh-tokoh serta mereka dalam bidang seni halus, seni reka dan seni kraft. Pengetahuan dan pemahaman ini akan meningkatkan penghargaan dan kecintaan kita untuk menilai serta menghargai bukan sahaja hasil karya tetapi juga keintelektualan tokoh dan perekanya. Okey, maksudnya di sini ialah untuk bab 1 ini iaitu bidang sejarah dan apresiasi seni visual, kita akan banyak tahu tentang sejarah sesuatu, penghasilan seni itu sendiri, juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam penghasilan hasil seni tersebut. Okey. Ini merupakan perkembangan seni visual di Malaysia. Kita cerita dekat Malaysia. Okey. Perkembangan seni visual di Malaysia berlaku secara berperingkat-peringkat dan berkait rapat dengan seni halus, seni reka dan seni kraft. Kita harus mengenali tokoh pelukis. Dengar dia kata kita harus mengenali tokoh pelukis, mereka dan tokoh kraft hebat tanah air supaya dapat menghargai sumbangan mereka. Dekat sini pendidikan seni ini mengajar kita tentang sifat menghargai. Okey, menghargai sumbangan tokoh-tokoh dalam bidang seni. Okey. Okey, kita menghargai dalam bentuk hasil seni visual, rekaan produk dan kraft. Okey. Pengetahuan kita terhadap seni visual akan dapat menerapkan jati diri
dan kecintaan kita terhadap karya seni visual dan kraf yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tempatan. Okey, nanti kita akan pelajarilah setiap seni tu, okey, yang dimaklumkan iaitu macam seni halus, seni reka dan seni kraf tu, kita akan belajar tentang siapakah tokoh-tokoh dalam bidang tu, apakah karya-karya yang mereka hasilkan, okey. Kita akan belajar dalam bidang satu. Okey, seterusnya, ni kita akan belajar tentang bidang seni halus, seni reka dan juga seni kraf. Okey. Hari ini untuk permulaan, bab 1, cikgu akan terangkan terlebih dahulu tentang tajuk 1 yang akan kita tekankan iaitu tajuk seni halus. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan seni halus? Okey, mungkin kamu baru naik sekolah menengah, uh, baru nak tahu apa yang dimaksudkan dengan seni halus. Okey, fokusnya dengan apa yang akan cikgu sampaikan. Okey, apa itu seni halus? Okey, seni halus adalah hasil seni yang diterjemahkan melalui lukisan, catan, arca dan juga cetakan. Okey. Okey, lukisan ni dah biasa kamu dengar dan biasa kamu hasilkan. Tapi catan ni kadang-kadang secara tak langsung kamu dah buat tapi kamu tak tahu catan tu apa. Okey. Nanti kamu akan pelajari perbezaan antara lukisan dan juga catan. Okey, yang kedua arca. Arca ni kalau kamu dapat tengok contohnya pada Tugu Negara, ada gambar pahlawan tu kan. Itu adalah salah satu arca. Dan yang ketiga adalah cetakan. Okey. Yang ni yang dikatakan dengan bidang pertama tadi, sejarah dan apresiasi seni visual. Sebelum kita menghasilkan seni, kita kena tahu dahulu sejarah seni halus tu sendiri. Okey, kat mana dia bermula. Okey, tengok dalam buku teks kamu. Kat sini cikgu dah keluarkan sedikit poin-poin penting. Okey, pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society, ahlinya ialah isteri-isteri golongan ekspatriat iaitu Puan Lim Cheng Kung sebagai penaja dan Abdullah Arif sebagai guru seni lukis. Okey. Sebab tu sampai sekarang terkenal Abdullah Arif ni, nama dia glamour. Okey. Kalau kamu tak tahu, lepas ni kamu Google nak tengok macam mana orangnya. Okey. Okey, yang seterusnya. Pada 1930-an muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Antaranya ialah Abdullah Arif dan Yong Mun Seng. Mereka menjadikan landscape sebagai tema karya cat air mereka. Pada tahun 1930-an ni, diorang pelukis-pelukis ni bergabung, okey, dan dikenali sebagai pelukis perintis. Tempatnya di Pulau Pinang. Kamu kena ingat ya, 1920-an tadi ada Penang Impressionist Society. Okey, yang itu Abdullah Arif tu sebagai guru seni lukis sahaja. Tapi pada tahun 1930-an, okey, Abdullah Arif ni dia bergabung dengan Yong Mun Seng. Dia bergabung dengan Yong Mun Seng masih lagi di Pulau Pinang. Dia mewujudkan satu kumpulan pelukis perintis. Okey, kat sini diorang menjadikan landscape, okey, lukisan landscape sebagai tema karya cat air mereka. Okey, dua orang ni, Yong Mun Seng dan juga Abdullah Arif adalah tokoh cat air. Okey. Okey. Seterusnya, pada tahun 1950 ada pula pelukis lain. Ada lagi pelukis lain seperti Chuah Teng Teng. Chuah Teng Teng dan juga Khalil Ibrahim. Ni nama barulah. Tadi mula-mula kita kenal dengan Abdullah Arif sebagai guru seni lukis 1920-an. 1930-an Abdullah Arif tu tadi berkawan pula, join dengan Yong Mun Seng. Dan bila tahun 1950-an ada pelukis baru iaitu Chuah Teng Teng dan juga Khalid Ibrahim. Yang ini diorang gunakan subjek tempatan sebagai tema dan karya catatan mereka. Okay, mereka telah menubuhkan Wednesday Art Group melahirkan para pelukis yang menampilkan karya catatan gaya naturalisme. Okay, dapat tak? Kalau rasa terlalu cepat cikgu huraikan, kamu boleh semak dalam buku teks. Okey, seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh dalam bidang seni halus. Tokoh dan karya sepanjang perkembangan
seni visual, terdapat tokoh-tokoh yang lahir dan bertanggungjawab kepada perkembangan seni visual tanah air. Contohnya siapa? Okey, contohnya kat situ dia ada tulis ada jadual seni halus. Okey, jadual yang pertama adalah lukisan catan. Lukisan yang kedua adalah arca. Okey, yang ketiga adalah cetakan. Okey, dalam jadual tersebut, dia dah senaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam seni halus tersebut. Contohnya, dalam seni halus, lukisan atau catan, tokoh yang terlibat adalah Abdullah Arif, Yong Mun Seng, Muhammad Hussein Anas, Ibrahim Hussein, Zulkifli Buyung, Chua Teng Teng, Said Ahmad Jamal dan juga Abdul Latif Mohidin. Okey, kamu kena ingatlah nama tokoh-tokoh tempatan ni. Okey, kalau tak ada dia orang dulu, tak adalah seni sekarang. Tiada yang dulu, tiada yang kini. Baik. Seterusnya, kita tengok seni halus, arca. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat? Okey, yang pertama, Anthony Lau, Zakaria Awang, Ramlan Abdullah, Raja Syariman Raja Azidin, Mat Anwar Ismail, Zulkifli Yusof dan juga Rosli Zakaria. Okey, dalam bidang catan, terdapat Long Tenshi, Ahmad Khalid Yusof, Shu Teng Beng, Ismail Zain, Ponirin Amin, Lee Jufo, Johari Said dan juga Iris No. Okey, kalau tersalah sebut, cikgu minta maaf. Okey, mereka-mereka ni yang dalam merajah ni adalah tokoh-tokoh seni halus tempatan. Mereka-mereka ni lah yang bertanggungjawab memperkembangkan seni visual di Malaysia dalam bidang seni halus. Okey. Ini jadual apa pula ni? Ini juga tokoh seni halus. Nak tengok orangnya macam mana kan? Ini adalah tokoh dia. Yang pertama, gambar yang pakai songkok tu. Gambar yang pakai songkok tu. Okey, gambar yang pakai songkok tu adalah siapa tu? Itu adalah Abdullah Arif. Itulah orangnya. Abdullah Arif ni dilahirkan pada tahun 1905 di Pulau Pinang. Merupakan pelukis didikan sendiri atau self-taught artist aliran Impressionisme. Okey, menjadi guru seni kepada kumpulan Expatriate Eropah dan Penang Impressionist Society di Pulau Pinang. Karyanya lebih Eropah. Dia banyak meniru ataupun dia banyak idea yang datang daripada Eropah. Okey. Tengok sebelah tu adalah contoh-contoh karya yang pernah dihasilkan oleh Abdullah Arif. Okey, kamu boleh tengok semak lebih dalam buku teks kamu. Okey, tokoh yang kedua adalah Chua Teng Teng. Karya dia Mother and Child. Tengok tu. Tema batik. Okey, next. Okey. Yang ini adalah tokoh sebelum merdeka. Okey, yang ini adalah tokoh sebelum merdeka. Contohnya Muhammad Hussein Anas. Okey, karya dia dekat sebelah ya. Kamu boleh lihat dan boleh baca dia punya keterangan. Okey, yang kedua adalah Anthony Lau. Okey. Ini adalah pasca merdeka iaitu pada tahun 1960-an sehingga kini. Kamu tengok ya contoh-contoh ataupun antara tokoh yang terlibat juga karya dia. Okey, Reza, ada Zulkifli Yusof. Okey. Next, masih ada lagi Ibrahim Hussein. Ini tokoh dia punya contoh-contoh karya dia. Yang ini pula Johari Said. Okey. Kamu boleh bacalah kan dia punya keterangan dia, lahir di mana. Okey. Boleh baca satu-satu. Dan yang paling penting kamu kena ingat tokoh dan juga karya dia. Baik. Selain kita kena kenali tokoh dan juga karya, kita perlu juga mengetahui tentang pertubuhan dan persatuan. Bukan politik je ada pertubuhan dan persatuan. Pada zaman dulu, pelukis-pelukis juga mempunyai pertubuhan dan persatuan tersendiri. Okey? Perkembangan seni visual disemarakkan lagi dengan penubuhan beberapa pertubuhan dan persatuan. Walaupun pertubuhan dan persatuan ini ditubuhkan pada era yang berbeza serta dianggotai oleh individu yang berlainan,
Namun, pertubuhan dan persatuan ini menjadi faktor perkembangan seni visual di Malaysia. Maksudnya kerana adalah beberapa pertubuhan dan persatuan ni, walaupun dia berlainan cara pelaksanaannya, cara penghasilan karyanya, namun dengan adanya pertubuhan dan persatuan inilah yang menyebabkan seni visual di Malaysia ni semakin berkembang. Kalau tak ada orang-orang ni, kita tak tahu lagi setakat mana ataupun sejauh mana perkembangan seni di Malaysia. Okey. Next. Ni contoh. Okey, ini antara contoh pertubuhan dan persatuan yang ada. Okey, yang sebelah ini adalah sebelum merdeka. Okey. Cikgu dah sebut tadi tentang Abdullah Arif tadi yang ditubuhkan pada tahun 1920-an. Okey. Maklumat dia sama je dengan yang tadi. Cuma beza yang ni yang dia dah masukkan ke dalam jadual-jadual. Kamu kena ingat, kalau fakta takkan berubah. Okey. Yang ini adalah sebelum merdeka. Dan yang sebelah tu, yang sebelah sana tu adalah Angkatan Pelukis Malaysia, ditubuhkan pada 15 April 1958. Okey, orangnya nampak lain, iaitu nama dia Zakaria Nur. Okey, kamu boleh bacalah keterangan-keterangan yang ada pada jadual tersebut. Okey, selain itu, ada lagi pertubuhan-pertubuhan yang diwujudkan. Contohnya Wednesday Art Group dan juga Persatuan Pelukis Malaysia. Yang kena kita tekankan sini sekarang adalah orang-orang Malaysia yang berjaya memberi impak yang positif dan membantu perkembangan seni visual di Malaysia. Okey, contohnya Zulkifli Buyung, Syed Ahmad Jamal dan juga Ahmad Khalid Yusof. Kerana orang ni lah, kerana tokoh-tokoh ni lah ada di Malaysia, maka adalah wujudnya sekarang ni mata pelajaran pendidikan seni visual, dan kerana mereka-mereka ni lah wujudnya guru pendidikan seni visual. Kalau tak ada tokoh yang dulu, sekarang pun mungkin tak wujud guru pendidikan seni tu. Okey? Boleh faham? Okey. Selain daripada pertubuhan dan juga persatuan, kita pun ada institusi seni. Yang mana usaha memperkembangkan seni visual dilakukan dengan penubuhan beberapa institusi yang menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kesenian. Antaranya Sultan Idris Training College, Specialist Teacher Training Institute dan juga Institut Teknologi Mara, ataupun dikenali dengan UiTM sekarang ni. Saya adalah salah seorang penuntut UiTM Shah Alam, kan, dan cikgu juga adalah salah seorang yang mengambil aliran seni. Tapi seni tu dah dipecah-pecahkan. Cikgu mengambil seni reka grafik. Selepas bidang ini, tajuk pertama ini, kita akan belajar tajuk yang kedua, iaitu seni reka. Kat sini adalah disebut tentang seni reka. Okey, selain daripada itu, Universiti Sains Malaysia juga merupakan salah satu institusi seni dan institusi seni swasta. So sebenarnya banyak lagi peluang-peluang untuk memperkembangkan seni ni. Maksudnya seni dah wujud lama dah. Seni dah wujud lama dah. Jadi kita orang yang ada generasi baru ni, kita yang perlu mempertahankan dan memperkembangkan lagi seni di Malaysia ni. Jangan kita duduk di takut yang lama. Pemikiran-pemikiran yang sempit. Tapi sekarang ni mata pelajaran seni ni saya nampak ada peningkatan. Ada peningkatannya. Jadi bukanlah seni ni sesuatu perkara yang mudah dan dipandang enteng. Maksudnya seni pun antara mata pelajaran yang sangat penting untuk kita. Terutamanya macam tajuk bahasa seni visual tu nanti. Sebab impak dia terlalu banyak pada kehidupan kita seharian. Cikgu rasa masa dah mencemburi kita. Ini adalah jadual penubuhan institusi seni. Cikgu rasa sampai di sini dulu untuk PDPC kita pada minggu ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang kedua, iaitu seni reka. Semoga kamu sama-sama membaca, tengok dalam buku teks kamu, sama-sama mempelajari dan mendapat manfaat daripada perkongsian cikgu pada hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.